Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak belajar tajuk Tamadun Islam. Okey, bab terakhir dalam sejarah tingkatan 1. Kita fokus kepada 8.2 iaitu kemunculan dan perkembangan. Bahagian 1 dahulu. Okey. Okey, kita tengok objektif pembelajaran hari ini. InsyaAllah di akhir PDPC ini murid akan dapat pertama menjelaskan silsilah Rasulullah SAW. Yang kedua, menceritakan kronologi kehidupan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menjelaskan dua peringkat dakwah Rasulullah SAW. Okey, jom kita kenali Rasulullah. Siapa Rasulullah dan apa ciri-ciri peribadi Rasulullah dan sebagainya. Okey, Muhammad SAW. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Okey. Baginda dilahirkan di Makkah Mukarramah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun ini digelar tahun Gajah kerana sebelum Rasulullah lahir telah berlaku pada tahun yang sama serangan daripada tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah. Serangan ketua bergajah ni mereka ni Abrahah memimpin satu pasukan tentera bergajah, hanya tujuannya untuk meruntuhkan Kaabah bagi menarik perhatian semua orang-orang yang Arab-Arab dan juga pengunjung-pengunjung Mekah supaya pergi mengunjungi gereja yang dibinanya. Okey. Jadi dikata tak ada orang nak pergi gereja dia walaupun gereja dia besar dan ada pelbagai kemudahan. Dia nak tarik semua orang pergi sana. Jadi dia kata dia kena runtuhkan Kaabah. Jadi peristiwa tu ada diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, surah Gajah. Okey. 12 Rabiul Awal ni kalau ikut kalender Masihi kita adalah bersamaan dengan 20 April tahun 570 Masihi. Okey. Abdul Muttalib bin Hashim adalah nama datuk baginda. Aminah binti Wahab adalah nama ibunda ataupun mak lah Rasulullah, dan ayah baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, kita tengok silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah pernah bersabda bahawa Nabi Ibrahim tu dikatakan bapanya. Bapa di sini bukan bermaksud bapa kandung, tapi bapa dari segi keturunan nasab ataupun silsilah. Okey, kenapa? Sebab daripada Nabi Ibrahim ni dia ada 3 orang anak sebenarnya. Nabi Ismail AS, Nabi Ishaq AS, dan seorang lagi Madian. Okey, tapi Madian tidak diletakkan dalam slide sebab cikgu tak fokuslah kepada beliau, sebab beliau tidak dilantik sebagai Nabi. 2 orang daripada anak Nabi Ibrahim je yang dilantik sebagai Nabi, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Okey, daripada Nabi Ismail ni lah nasab Rasulullah turun hingga sampai ke Rasulullah. Okey, sebab seperti yang kita tahu dalam cerita dalam Al-Quran pun ada, kita pun maklum Nabi Ibrahim telah meletakkan Nabi Ismail semasa dia kecil lagi, masa dia baby lagi, bersama dengan ibunya Hajar, Siti Hajar di Mekah. Okey, di satu padang pasir yang tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak ada pokok, binatang dan sebagainya, di tengah-tengah padang pasir yang panas. Di antara yang berhampiran dengan Allahumma salli ala Muhammad, Bukit Safa dan Marwah. Jadi diletakkan di situ atas perintah Allah. Jadi daripada situlah, daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail inilah kiranya orang pertama yang mewujudkan kota Mekah. Sebab daripada nasab sinilah Nabi Ismail tu tinggal di kota Mekah dan berkahwin dan ada anak dan sebagainya. Daripada nasab sini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Okey, jadi titik-titik arah anak panah ni, aliran titik-titik ni, garis putus ni adalah menunjukkan bahawa banyak lagi lah nasab tu.
Anak Nabi Ismail, lepas tu ada cucu dia lagi, cucit lagi dan sebagainya, sehinggalah sampai kepada nasabnya Bani Hashim. Okey, lepas tu datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Lepas tu salah seorang daripada anak Abdul Muttalib ni adalah nama dia Abdullah. Selain daripada Abdullah ni, ada lagi lah anak-anak dia, pak saudara Rasulullah kan. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu semua bapa saudara Rasulullah. Okey. Daripada Abdullah ni, maka lahirlah Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tengok nasab Rasulullah ni memang bermula daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail yang tinggal di kota Mekah. Okey, kronologi kehidupan Rasulullah. Okey, semasa emak baginda mengandungkan baginda dalam usia 6 bulan, ayah baginda ni, Abdullah bin Abdul Muttalib ni, telah pergi berniaga ke Syam. Okey, itu memang adat orang Arab lah kan, kita dah belajar sebelum ni. Jadi bila dah pergi berniaga, balik daripada berniaga tu, nak balik ke rumah, tiba-tiba Abdullah jatuh sakit di tengah perjalanan dan meninggal. Jadi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah ni, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, tak sempat berjumpa dengan bapa baginda. Okey. Lepas tu, bila usia Rasulullah lebih kurang 1 tahun hingga 5 tahun, Rasulullah tinggal bersama Halimatul Sa'adiyah, iaitu ibu susuan. Dia memang budaya orang Arab masa ni, anak-anak yang dilahirkan, yang baby yang baru dilahirkan akan diserahkan kepada ibu susuan yang tinggal di luar sikit daripada kota Mekah. Sebab apa? Sebab bahasa, udara, suasana, budaya, penduduk-penduduk kampung di luar kota Mekah ni lebih sihat, lebih bersih, lebih terjamin. Jadi budayanya dia nak pastikan anak-anaknya mendapatkan situasi, kondisi yang sihat untuk membesar. Jadi ibu-ibu ni akan serahkan anak mereka kepada ibu susuan. Jadi Rasulullah diserahkan kepada Halimatul Sa'adiyah untuk dipelihara dan disusukan selama 5 tahun lebih kurang. Dan pada tahun yang kelima ni, Rasulullah SAW berusia 5 tahun ni lah berlakunya peristiwa belahan dada. Itu cikgu tak bercerita lagi di sini, nanti kita cerita lain kali, panjang ceritanya. Okey, masa Rasulullah 6 tahun, Rasulullah kembali tinggal bersama ibunda Rasulullah di Mekah, dan pada masa usia ini juga ibu baginda meninggal. Dalam perjalanan pulang dari Yathrib. Sebab masa tu ibu Rasulullah pergi melawat saudara-saudara dia yang tinggal di Yathrib ni. Yathrib ni sekarang kita dikenali sebagai kota Madinah. Jadi bila dah ibu Rasulullah meninggal, maka baginda dijaga oleh datuknya, Abdul Muttalib. Dan 2 tahun kemudian, semasa Rasulullah berumur 8 tahun, datuk baginda pula meninggal. Datuk baginda Abdul Muttalib pula yang meninggal. Maka amanah penjagaan Rasulullah ini telah diberikan kepada bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Jadi bermula daripada 8 tahun tu, Rasulullah pun tinggal bersama dengan Abu Talib. Pada umur 12 tahun, Rasulullah telah dibawa oleh Abu Talib ni bersama dengan kafilah dagang dia untuk pergi berniaga di Syam. Dan dalam perjalanan tu, bila sampai dekat satu tempat nama dia Busra, seorang pendeta ahli kitab yang bernama Buhaira telah melihat keanehan berlaku dalam kalangan kafilah
dagang yang dibawa oleh Abu Talib ni. Beliau, Buhairah ni, daripada jauh beliau telah nampak ada sekumpulan awan telah memayungi salah seorang ataupun khalifah ni lah, Abu Talib ni. Daripada jauh dah nampak sekumpulan awan ni macam bergerak mengikut perjalanan kafilah ni. Sebab apa? Sebab untuk memayungi, untuk melindungi Rasulullah daripada terkena panas matahari di tengah-tengah padang pasir tu. Jadi ceritanya pun panjang, nanti kita akan cerita lain kali, okey? Okey, pada usia 25 tahun Rasulullah telah berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid ni adalah seorang janda yang kaya, yang sangat kaya, yang sangat bijak, yang sangat cantik pada zaman tersebut, dan sangat dihormati. Khadijah ni sangat keturunannya daripada keturunan yang terhormat. Okey, Siti Khadijah ni beliau memiliki perniagaan yang sangat besar lah. Jadi pada satu hari beliau nak bawa khalifah, satu rombongan kafilah dia orang ni untuk berniaga. Jadi siapa yang nak jaga, kan? Siapa yang nak jaga kafilah tu? Beliau tak boleh pergi sendiri. Jadi dia perlukan seorang lelaki untuk membawa kafilah tu. Jadi bila Abu Talib tadi, bapa saudara Rasulullah, dengar Khadijah ni mencari orang untuk membawa kafilah dagang dia tu, maka Abu Talib pun pergi jumpa Khadijah dan beri cadangan pada Khadijah supaya memilih anak saudaranya Rasulullah SAW. Jadi Khadijah pun bersetuju. Jadi Rasulullah pun bawa kafilah tu berniaga di Syam dan sebagainya, dan hasil daripada dagangan Rasulullah tu sangat lumayan. Dapat untung banyak sangat. Jadi bersama dengan Rasulullah masa tu juga ditemani oleh seorang pembantu Khadijah lah, yang bernama Maisarah, kalau tak salah cikgu. Jadi bila balik daripada Mekah tu, cepat-cepat pembantu ni balik jumpa Khadijah dan ceritakan semua perkara yang berlaku sepanjang dia bersama dengan Rasulullah berniaga. Jadi Khalifah sangat tertarik. Susulan daripada kisah inilah, maka Khadijah pun menyampaikan hasrat hati dia untuk mengahwini Rasulullah SAW. Masa tu Rasulullah berumur 25 tahun, tapi Siti Khadijah masa tu dah berumur 40 tahun, kalau tak salah cikgu. Okey, pada usia 35 tahun berlaku banjir besar dan ada keruntuhan pembinaan semula Kaabah lah. Bila dah nak bina semula Kaabah ni, maka kita tahu di Kaabah tu ada satu batu hitam, batu yang digelar panggil Hajarul Aswad. Okey, Hajarul Aswad ni pun masa nak bina Kaabah ni, dah siap bina semula Kaabah, maka nak gantung semula, lekatkan semula Hajarul Aswad tu di dinding Kaabah. Hajarul Aswad ni dianggap batu yang suci lah. Ada riwayat yang kata batu tu ada daripada syurga. Okey, jadi bila nak letak tu, berlaku perbalahan, perebutan antara ketua-ketua kabilah ni. Ketua-ketua kabilah di Mekah masa tu, semuanya berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Sebab ni batu suci bagi mereka lah, terutamanya di Arab Zahilah tu. Jadi orang yang hebat je, orang yang betul-betul terpilih je yang boleh letakkan Hajarul Aswad tu. Jadi gaduh, sampailah ada seorang daripada ketua kabilah tu kata, beginilah, kita tengok siapa yang mula-mula masuk daripada pintu utama Masjidil Haram tu, akan dilantik sebagai pemberi kata putus, menentukan siapa yang akan buat keputusan. Dia akan buat keputusan siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Bila ditunggu-tunggu, tengok-tengok yang masuk tu adalah Rasulullah. Jadi semua setujulah.
Semua setuju supaya apa-apa sahaja keputusan yang Rasulullah bagi akan diikut. Okey, jadi pada usia Rasulullah 40 tahun, baginda telah sentiasa berada di gua Hira, iaitu di Jabal Nur, dan beruslah ataupun berkhalwat ataupun sentiasa muhasabah diri di gua tersebut seorang-seorang. Jadi pada satu ketika pada bulan Ramadan, iaitu pada 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi, baginda telah menerima wahyu pertama yang diturunkan melalui malaikat Jibril, iaitu daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Lepas tu bermula daripada situ, wahyu yang kedua diturunkan, iaitu wahyu daripada surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, yang merupakan pengisytiharan kepada Rasulullah sebagai Nabi dan utusan Allah. Surah Al-Mudaththir. Bermula daripada saat itu, maka Rasulullah pun memulakan dakwah baginda secara rahsia selama 3 tahun. Pada peringkat awal tu lah. Bagaimana dakwah rahsia ni nanti kita akan tengok lagi selepas ni. Seterusnya pada umur 44 hingga lebih kurang 50 tahun, dan seterusnya lah sampai ke umur 63 tahun, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan apabila ada perintah yang meminta, yang Allah perintahkan supaya dilaksanakan secara terang-terangan. Pada umur Rasulullah 50 tahun, bapa saudara Rasulullah, iaitu Abu Muttalib, meninggal sebulan lebih selepas daripada peninggalan Abu Talib tu. Isteri kesayangan baginda, iaitu Khadijah, juga telah meninggal. Jadi tahun ini adalah digelar sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan buat Rasulullah, sebab dalam masa 1 tahun Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat bermakna, sangat membantu, sangat support Rasulullah, sangat sayang Rasulullah, iaitu Abu Talib, bapa saudaranya, dan juga isteri baginda Khadijah. Disebabkan kesedihan tu, maka Allah nak mengubati kesedihan Rasulullah tu, maka Allah adakan Isra' Mi'raj, bahawa Rasulullah ni mengembara daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, itu Isra', dan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, iaitu Mi'raj. Secara tak langsung, Isra' Mi'raj ini adalah tujuan dia untuk menerima ibadah solat, perintah ibadah solat yang Rasulullah terima direct daripada Allah. Istimewanya ibadah solat kita hari ini, dia tak sama macam ibadah-ibadah yang lain. Dan pada tahun usia 54 tahun, Rasulullah dan juga para pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yathrib, atau namanya selepas ditukar oleh Rasulullah ialah Madinah, yang diguna sehingga ke hari ini, sampailah ke hari kiamat. Namanya Madinah Al-Munawwarah, yang bermaksud bandar yang bercahaya. Dan pada usia Rasulullah 63 tahun lebih kurang, Rasulullah telah wafat. Begitulah secara ringkas sedikit tentang kehidupan, kronologi kehidupan Rasulullah. Dakwah Rasulullah pula. Rasulullah berdakwah secara rahsia dan juga secara terang-terangan. Secara rahsia adalah bermula daripada berusia 41 tahun hingga 43 tahun, iaitu selama 3 tahun je.
3 tahun je Rasulullah berdakwah secara rahsia. Apa maksud berdakwah secara rahsia ni? Berdakwah secara rahsia ni bermaksud Rasulullah hanya ceritakan tentang Islam ni, wahyu-wahyu baginda hanya disampaikan kepada ahli-ahli keluarga terdekat sahaja. Dan antara yang mula-mula sekali memeluk Islam ataupun beriman, bila Rasulullah ceritakan pada mereka ni, maka mereka terus beriman dan percaya. Ada 4 orang. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri baginda sendiri. Lepas tu Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Rasulullah. Zaid bin Harithah, ini anak angkat Rasulullah. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baik Rasulullah SAW. Dan juga kemudiannya menjadi bapa mertua Rasulullah. Okey. Selain daripada tu, dakwah secara rahsia ni juga disebarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Uthman dan lain-lain lagi lah. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay. Dakwah secara terang-terangan pula berlaku selepas berumur 44 tahun dan seterusnya. Okay. Perintahnya adalah, perintah secara terang-terangan ni dilaksanakan apabila Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bermaksud, dan berikanlah peringatan kepada ahli keluargamu yang terdekat. Ini ayat ni memerintahkan supaya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Disebabkan turunnya perintah ni lah, maka Rasulullah pun mengumpulkan 45 orang Bani Hashim di Bukit Safa. Bani Hashim ni siapa? Bani Hashim ni keturunan apa ni? Kaum keluarga Rasulullah lah. Kalau kita tengok daripada salah silah tadi tu kan. Bani Hashim ni maksudnya datuk nenek Rasulullah. Daripada Abdullah, ayat datuk dia Abdul Muttalib, bapa kepada Abdul Muttalib tu adalah Hashim. Jadi keturunan dia, keluarga dia tu. Jadi Rasulullah kumpulkan yang terdekat, termasuklah bapa-bapa saudara Rasulullah. Jadi dikumpulkan di Bukit Safa, dan Rasulullah pun menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu supaya diseru semua supaya beriman kepada Allah. Tapi dalam dakwah baginda tu, baginda ditentang hebatlah oleh Abu Lahab. Antaranya Abu Lahab, bapa saudara. Tapi walau bagaimanapun, apa usaha Rasulullah tu mendapat sokongan daripada dan mendapat perlindungan daripada bapa saudara yang menjaga baginda, itu Abu Talib. Okey, hijrah Rasulullah. Rasulullah diperintahkan berhijrah ke Yathrib. Tujuan hijrah adalah untuk menyebarkan Islam keluar Mekah, dan juga untuk menghindar kezaliman kafir Quraisy ke atas umat Islam di Mekah pada masa itu. Okey. Bila baginda berhijrah ke Yathrib, mula-mula sekali baginda tiba di Quba, di Masjid Quba. Bukan di Masjid Quba. Tiba di Quba, dan Rasulullah membina masjid di Quba tu yang diberi nama Masjid Quba. Bila sampai di Masjid Quba ni, Rasulullah pun sampai berikan utusan untuk sampaikan kepada penduduk Yathrib bahawa baginda akan sampai lebih kurang dalam masa 3 hari lagi. Jadi penduduk Yathrib ni sangat gembira dan membuat persiapan, macam-macam persiapan, seperti meraihkan hari raya untuk sambut Rasulullah tiba di Yathrib. Jadi baginda disambut baik oleh penduduk Yathrib dan diangkat sebagai pemimpin. Kamu pernah dengar tak ada lagu Tala'al badru alaina? Itu kan, lagu tu adalah lagu yang dinyanyikan oleh penduduk-penduduk Yathrib semasa mereka nampak Rasulullah daripada jauh, nampak Rasulullah sampai ke Yathrib. Daripada jauh tu nampak dah, daripada sampai mereka ramai-ramai menyanyi lagu tu, menyambut kehadiran Rasulullah. Gembiranya mereka menyambut Rasulullah datang ke Yathrib, berhijrah ke Yathrib. Jadi bila sampai di Yathrib,
Rasulullah membina Masjidil Nabawi. Okey, dan kemudian Rasulullah menukarkan nama Yathrib kepada Madinah, bermaksud bandar yang bercahaya. Okey, baginda berjaya mendamaikan dan mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj yang telah lama bergaduh. Ini penduduk dua ni penduduk kota Madinah lah, penduduk Yathrib, penduduk asal Yathrib. Selain daripada Aus dan Khazraj ni, di Madinah pada masa itu juga ada kaum-kaum Yahudi. Okay? Orang yang beragama Yahudi. Okey, baginda berjaya merangka piagam Madinah dan menyebarkan Islam keluar Madinah melalui utusan-utusan yang dihantar ke kerajaan Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Tengok, kerajaan Rom, Parsi, Mesir. Jadi dengan kata lain, kewujudan Rasulullah ni adalah pada seiring dengan yang kita belajar dalam tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Mesir. Semuanya itu seiring. Okey. Okey. Baginda menggunakan kaedah diplomasi dalam berdakwah. Tiada paksaan dalam berdakwah, dalam memeluk Islam, beriman. Okey. Islam tersebar melalui pedagang Arab yang berdagang ke kerajaan-kerajaan lain. Okey. Kita tahu sebelum ni memang orang-orang Arab ni dia memang suka berdagang. Satu kemahiran dia adalah berdagang. Jadi selepas daripada adanya kota Madinah ni, ramai pedagang orang-orang Arab yang masuk Islam dan berdagang luar daripada kota Madinah, bukan hanya melalui kafilah-kafilah yang kita belajar sebelum ni, tapi ada di kalangan mereka yang dah mula berdagang menggunakan kapal. Sebab itulah sampailah agama Islam tu kepada kita ni. Sebab antaranya dalam sejarah mencatatkan bahawa Islam yang bermula di Mekah, di Melaka adalah daripada pedagang-pedagang Arab. Pedagang-pedagang Arab daripada negara Arab tu yang berdagang mari ke Melaka dan menyampaikan dakwah di Melaka. Alhamdulillah sampai cahaya Islam kepada kita hingga ke hari ini. Okey, hijrah Rasulullah ke Madinah memulakan pembinaan tamadun Islam. Dengan kata lain, tamadun Islam bermula apabila hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan Madinah adalah kota pertama yang menjadi tunggak dalam tamadun Islam. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.